Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Halim bin Anwar Sadat, F1030, akan membentangkan tentang topik 1, perkembangan susu masa, etika dan peradaban. Susu masa, etika dan peradaban terbahagi kepada 3, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Saya akan menerangkan tentang pra-kolonial. Pra-kolonial dikenali sebagai zaman sebelum Malaysia dijajah oleh penjajah. Masyarakat pada zaman pra-kolonial sentiasa mempunyai adat resam, adat istiadat dalam kehidupan harian formal atau tidak formal. Pada masa ini, Malaysia dikenali sebagai tanah Melayu. Pra-kolonial terbagi kepada 3, iaitu adat resam, adat istiadat. Adab di zaman pra-kolonial. Masyarakat Melayu mengamalkan adab yang tinggi semasa zaman pra-kolonial, di mana adab seseorang itu melambangkan tentang didikan ibu bapanya dan juga agama mereka. Adab ini juga masih diamalkan oleh masyarakat kini, iaitu seperti menghormati ibu bapa, salam dan mencium tangan ibu bapa dan menunduk semasa berjalan di hadapan mereka. Di slide ini kita dapat lihat contoh-contoh gambar adab di zaman pra-kolonial yang masih diamalkan pada masa kini. Yang kedua ialah adat resam di zaman pra-kolonial. Adat resam merupakan budaya tradisional yang diamalkan dalam majlis. Adat resam merupakan budaya yang diamalkan bukan sahaja masyarakat terdahulu, malah masyarakat Melayu pada masa kini. Sebagai contoh, menziarahi jiran, bersanding selepas nikah dan juga saling membantu untuk melancarkan pelbagai jenis majlis. Pada slide ini kita dapat lihat pada gambar pertama, iaitu tentang aktiviti rewang di majlis perkahwinan, dan juga pada gambar kedua, saudara mara dan juga jiran-jiran menziarahi antara satu sama lain untuk bermesra antara satu sama lain, terutamanya pada Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Gambar yang ketiga, kita dapat lihat tentang aktiviti ataupun majlis persandingan yang dialukan dengan aluan kompang. Yang ketiga, iaitu adat istiadat pada zaman pra-kolonial. Adat istiadat biasanya dilakukan dalam majlis formal. Majlis formal adalah majlis rasmi yang mempunyai tata cara yang diamalkan sejak pra-kolonial lagi. Sebagai contoh, adat istiadat boleh dilihat dalam majlis pertabalan agung di negara kita. Dalam slide ini, kita dapat lihat pada gambar pertama di mana Agung ataupun Sultan sedang mengikrar untuk pada hari pertabalan agung. Dan gambar kedua, kita dapat lihat Agung memberikan restu kepada Perdana Menteri ataupun menteri-menteri di dalam negara kita. Pada gambar yang ketiga, kita dapat lihat persembahan silat untuk meraihkan pasangan kerabat diraja. Dan gambar keempat, kita dapat lihat tentang perbarisan, yang aktiviti perbarisan untuk mengalukan Agung ataupun Sultan pada hari keputeraan mereka. Sekian, terima kasih. Slide ini akan disambung oleh Ahmad Faris tentang kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan meneruskan perbincangan tentang perkembangan susul masa, etika dan peradaban. Pada zaman kolonial atau kolonisme, pada zaman moden, ia dimaksudkan adalah salah satu sejarah fenomena yang berlaku di seluruh dunia ke era pemodenan melintasi masa, merangkumi pelbagai orang yang berbeza seperti Hittites, Ica dan Empire British. Kolonialisme Eropah atau imperialisme. Zaman kolonial terbagi kepada 3, iaitu etika, ethos dan etiket. Seterusnya adalah definisi ethos. Ethos berasal daripada perkataan ETHOS, iaitu ethos, semangat nilai, moral idea atau kepercayaan ciri sesuatu kumpulan yang merangkumi adat serta adab sesuatu komuniti masyarakat yang mengamalkannya.
Seperti di slide, masyarakat berbilang kaum saling melengkapi untuk meraihkan pelbagai majlis. Seterusnya, definisi etiket. Etiket berasal daripada perkataan etikat yang bermaksud peraturan-peraturan formal mengenai tika laku yang betul dan sopan dalam masyarakat atau lebih mudah difahami, budi bahasa. Sebagai contoh, budaya dan tata cara yang dilakukan pelbagai kaum di Malaysia. Sebagai contoh, gambar di slide menunjukkan bahawa Perdana Menteri mengunjungi semua kaum untuk menyantuni rakyat. Seperti di Malaysia, terdapat 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap kaum ini mempunyai adat budaya tersendiri yang boleh diterima oleh kaum yang lain. Budaya ini saling dilengkapi dan melengkapi walaupun berlainan kaum dan bangsa. Di samping itu, yang ketiga adalah definisi etika. Etika adalah perkataan yang berasal daripada perkataan ethics, iaitu prinsip-prinsip, akhlak atau sistem moral, dan ianya adalah salah satu cabang falsafah, di mana ianya banyak diterapkan dalam masyarakat zaman dahulu ke zaman moden. Seperti zaman pembelajaran dahulu sangat berbeza dengan zaman pembelajaran masa kini. Kesimpulannya, etika dan ethos adalah perkataan berkaitan etimologi. Selain itu, etika dapat dikenal pasti sebagai berasal dari perkataan Yunani. Walau bagaimanapun, perbezaan antara etika dan ethos ialah ianya merujuk kepada satu set prinsip moral, manakala ethos merujuk kepada sifat atau adat dan satu set nilai moral. Sekian, terima kasih. Nyambung apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi. Apa yang saya ingin sampaikan di sini ialah pasca kolonial. Pasca kolonial merupakan gabungan di antara pra-kolonial dan kolonial. Di dalam pasca kolonial, terdapat beberapa faktor yang terdiri daripadanya. Contohnya ialah ada istiadat, ada resam, etika, etiket dan ethos. Ini kerana pasca kolonial merupakan gabungan di antara pra-kolonial dan kolonial. Zaman pasca kolonial ini bermaksud zaman moden. Contohnya, pada zaman kini, hampir seluruh rakyat Malaysia mempunyai teknologi mereka sendiri, seperti telefon pintar maupun komputer. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan teknologi yang pelbagai dalam sesuatu pekerjaan seperti perkilangan dan pembuatan. Hal ini telah membuatkan masyarakat pada zaman kini telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi, lalu telah bercampur baur dalam persekitaran secara formal maupun tidak formal. Hal ini demikian telah mendatangkan kerisauan kepada beberapa pihak kerana budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa akan merosot disebabkan oleh kegagalan kita dalam mempelajari dan menghayati etika dan peradaban negara kita dengan sebaik mungkin. Contohnya, pada zaman kini, hampir semua pemuda tidak menunjukkan rasa hormat kepada golongan yang lebih tua. Contohnya, apabila mereka bertemu dan bersalaman, kebanyakan pemuda tidak cium tangan yang golongan yang lebih muda, yang lebih tua, maafkan saya. Oleh itu, kita mestilah mengambil beberapa pengajaran daripada topik ini. Antara pengajaran ialah kita akan lihat di slide yang sebelah ya. Di sini kita dapat melihat beberapa pengajaran yang telah saya catatkan. Yang pertama, kita perlulah menghayati makna etika dan peradaban yang telah dilakukan dan diamalkan di negara kita. Sebagai contoh, kita mestilah tunduk ketika berjalan atau lalu di hadapan orang yang lebih tua. Seterusnya, kita mestilah mempelajari etika dan peradaban untuk mempunyai jati diri yang baik. Sebagai contoh, hampir setengah rakyat atau seluruh rakyat Malaysia telah
lupa akan jati sebagai seorang rakyat Malaysia setelah mereka berhijrah ke luar negara. Dan saya rasa itu saja daripada saya dan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih daripada kami. Bye!